Sebab kita bawakan cikgu pada hari ini, cikgu yang sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat baik insya-Allah. Okey, cikgu rasa kita pun dah 1 minit lagi, MC kata 1 minit lagi untuk cikgu bebel kan. Cikgu dah diberi peluang, cikgu jarang dapat peluang macam ni kan untuk membebel macam ni. Okey, semua dah makan kan? Pastikan semua dah makan, kalau tak makan lagi pastikan ada jajan lah kat tepi. Nanti boleh tumpu apa ni, boleh membantu awak fokus dalam seminar nanti. Kenyang boh. Ya Allah, Hamzah. Kenyang terus. Kenyang, jangan kenyang sangat, tertidur nanti. Okey, sampai itu dulu untuk cikgu hari ini. Jadi cikgu harapkan awak semua guys dapat manfaat, dapat input yang optimum. Kalau tak dapat maksimum pun optimum. Cukup untuk kita skor A+ dalam peperiksaan matematik nanti. Seterusnya cikgu paskan stage ini kepada MC yang bertugas supaya kita dapat perkenalkan cikgu yang akan memberi taklimat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Stay tune. Okey, bagi tepukan kepada pengacara selingan kita. Itu artis tau, artis Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, saya selaku pemudah cara. Okey, moderator untuk kelas untuk kali ini. Saya akan memperkenalkan seorang penceramah yang kita jemputkan khas, yang merupakan seorang yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam subjek matematik tambahan ini. Okey, beliau ialah tidak asing lagi di kalangan guru-guru matematik di Kuala Lumpur. Beliau adalah Puan Gan Fui Ting, namanya sekolahnya tak perlulah saya cakap sekolah mana. Saya ingin nyatakan dia punya pengalaman ataupun pencapaian yang tertinggi yang pernah beliau ada, iaitu pengalamannya lebih 20 tahun mengajar dalam subjek matematik dan matematik tambahan sehingga sekarang. Dan mungkin dalam masa tempoh berapa tahun lagi, 2 tahun saya dengar cerita, dia akan bersara. Maksud dia mempunyai pengalaman yang luas. Jadi korang, anda semua guys, tolong pasang telinga, siapkan alat tulis, siapkan semua peralatan yang perlu untuk mendengar dengan teliti apa yang akan beliau sampaikan. Boleh? Adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, saya mempersilakan Cikgu Gan Fui Ting. Okey, silakan. Anak-anak murid sekalian, apa khabar? Dah makan? Tak ada yang jawab. Okey. Ada tak yang dah ada dah sekarang waktu pukul 3 kan? Sepatutnya waktu minum tea time. It's a tea time. Right. Hari ini cikgu hadir dia kat sini adalah untuk teknik menjawab matematik tambahan lah. So sebelum cikgu mulakan, cikgu nak tanya, apakah anak murid rasa tentang subjek matematik tambahan ni? Susah ke senang? Sila bagi respon sedikit dekat cikgu supaya cikgu boleh membantu dalam sesi penyampaian nanti. Boleh tak susah? Ada yang kata leceh sikit, ada yang kata susah cikgu. Okey, ada lagi? Siapa? Syafiqah. Okey, tadi tak sempat baca nama. Yang lain? Yang lain okey? Yang lain macam mana? Bagi saya, berbanding dengan sains yang cikgu Saad sampaikan tadi, saya rasa sains lebih susah berbanding dengan matematik tambahan. Right. Kenapa? Kerana matematik tambahan ini, yang langkah pertama, anda mesti faham soalan. Maksudnya penguasaan bahasa mesti bagus. Dan yang kedua, menguasai formula. Itu sahaja. Right? So sekarang, hari ini hadirnya cikgu kat sini, bukan sekadar nak berkongsi bagaimana nak selesaikan, cikgu nak kongsi juga teknik, okay, bagaimana boleh membantu anak murid menggantikan nilai yang salah, yang mungkin anak murid salah ganti ke dalam formula. Boleh? So marilah kita mulakan dengan yang pertama. So apabila anak murid dapatkan kertas peperiksaan, okay, SPM, apakah yang perlu anak murid lakukan? Bila cikgu dalam peperiksaan yang biasa dekat kelas, cikgu dah bagi kertas soalan dekat anak murid dah pegang kertas soalan, apa yang anak murid lakukan? Yang pertama, sambil cikgu tengah bagi-bagi tu pukul berapa? Pukul berapa? Apa maksudnya pukul berapa? Okey. Faham tak soalan cikgu? Nak masuk tak boleh tadi. Okey,
label chapter, kenal pasti tajuk. Okey, anak-anak murid, yang pertama, sambil cikgu mengagihkan kertas soalan kepada kawan-kawan yang lain, setelah anda dapat, kamu tunggu kan? So cikgu akan berjalan bagi kertas soalan dekat kawan yang lain. Masa tu curi masa untuk menulis angka giliran anda. Okey, cuba, memang anda tidak dibenarkan selak buka kertas soalan, tapi halaman pertama adalah tempat kosong yang boleh anda isi angka giliran. Dapat saja terus tulis. Kalau tak ada teguran dari cikgu, biarkan. Tulis angka giliran dan juga IC. Lepas habis sahaja, cikgu akan bagi tahu, mari kita semak halaman bersama-sama. Itu perlu anak murid lakukan. Menyemak halaman kertas soalan amat penting. Iaitu di mana apabila anda menyemak kertas soalan, right? Sambil itu kamu dah ada seimbas, okay, one glance through. Okay, apakah soalan yang dipaparkan? Okay, yang ditunjukkan di sini adalah muka surat halaman depan dengan halaman belakang kertas soalan. Okay, kalau anak murid tengok paparan, ini adalah contoh paparan yang sebenar dari LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia. So, halaman ini kalau boleh anak murid biasakan supaya kamu tidak perlu membuang masa sekali lagi dalam peperiksaan. Kerana masa 2 jam ataupun 2 jam untuk kertas 1, 2 jam setengah untuk kertas 2 amat berharga. Dia bagaikan belian dekat kita. Memang tak ternilai dia. So setiap saat perlu kita hargai. So kalau anak murid dah biasa dengan kandungan informasi maklumat yang penting, iaitu anak murid dah tahu. So dalam exam just glance through sahaja, skim and scan sahaja, very cepat untuk jimat masa. Ini halaman pertama untuk kertas 1. Halaman pertama muka dia dan juga kandungan maklumat. Okay, next slide please, Cik Amin. Okay, next slide. Kita tengokkan, ini adalah halaman untuk kertas 2. Okay, kertas 2 halaman dia lain sedikit dengan yang paper 1, kertas 1 kerana paper 2 dia tak ada ruangan markah. Okay. Dan halaman yang di sebelah kanan, kalau anak murid di sebelah kanan kan, so dia adalah sifir untuk taburan keberangkalian. So pastikan anak murid kena pasti di mana dia duduk, sama ada di halaman depan, okay, buku peperiksaan anda, ataupun di halaman belakang. Kena pasti di mana kedudukannya. Kalau anak murid ada bawa sticky note yang dibenarkan, buatlah satu tanda dekat situ supaya senang kita nak selak nanti. Okay, next slide. Kita pergi yang seterusnya. Apa yang dipaparkan seterusnya? Kita tengokkan. Okay, ini adalah halaman yang perlu anak murid cerakinkan. Di sebelah kiri yang ada nampak ada bilangan soalan bahagian A, B, C itu. Okay, yang ada 6 soalan, lepas tu 7, 8, 9, 10, 11 adalah untuk bahagian B, 12, 13, 14, 15 adalah untuk bahagian C. Iaitu halaman itu perlu anak murid cerakinkan dan ikat dia bersama dengan buklet jawapan nanti. Dan di sebelah kanan adalah maklumat untuk kertas 2. So di sini anak murid perlu highlightkan apakah graf paper yang perlu dicerakinkan dan ikat. Highlight. Kalau pihak sekolah mengizinkan anak murid bawa highlighter ke sekolah, bawalah. Kalau tidak dibenarkan macam mana? Gunakan pen merah, bulatkan. Supaya di akhir nanti sebelum peperiksaan tamat, anak murid semak semula. Okey, adakah yang telah anak murid highlightkan lebih awal itu telah diikat bersama, buat maklumat awal untuk kita sebelum kita mula menjawab. Okey, slide yang seterusnya kita tengok apakah yang penting dalam sebelum kita menduduki peperiksaan SPM. Okey, ini adalah halaman muka surat bagi formula. Okey, halaman bagi formula, algebra, kita ada calculus, kita ada geometry. Okey, dan kita ada tengok. Okay, di sini kita ada algebra, calculus, statistik, geometry. So yang ini perlu anak murid kuasai juga formula dia. So kalau nak dapat skor, boleh tak cikgu tahu apakah target anak murid, result anak murid yang depan-depan saya ni? Saya nak tahu apakah D
Zotoda. Zotoda dari mana? Dia nak D. C. A. Bagus. Ain bagus. Okay. Dani bagus. Oh, A plus. Very good. Irfan A. Okay, A plus. Very good. So, selepas yang ini target lulus je 1000 A plus. Okay, very good. Yang siapa yang target? Kita kena target yang tertinggi. Supaya kita jatuh sedikit. Kita jangan sekali nak target lulus sahaja. Kalau kita target lulus sahaja, sekali kita terjatuh, dah kita masuk ke bahagian gagal. Okay, for sure A plus. Very good. So, kalau anak murid nakkan A plus, pastikan muka surat formula ini, iaitu algebra, calculus, statistik, geometri, dan satu lagi trigonometri. Muka surat yang seterusnya. Formula-formula ini perlu anak murid kuasai. Okay, di mana senarai rumus tidak diberi dalam peperiksaan, semuanya mesti sumbat di sini. Okay, kalau tidak A plus memang lari dari kita. Boleh tak anak murid? Bagi respon sedikit dekat cikgu. Dekat checkbox. Okay, formula mesti hafal. Dan kamu akan tanya, cikgu macam mana saya nak hafal formula? Sambil anak murid buat latihan, sambil itulah anak murid menghafal. Sepatutnya waktu sekarang, kalau tidak berlakunya PKP ataupun tidak COVID-19 tidak menyerang dunia, sekarang anak murid dah duduk dalam waktu sekarang ni adalah waktu peperiksaan. Betul tak? So, di sini untunglah anak murid. Okey? Memang untung kerana waktu untuk peperiksaan SPM telah dianjakkan ke bulan Februari. Maksudnya anak murid ada lagi 2 bulan lebih untuk buat latihan. 2 bulan lebih dah cukup. Dan pasti anak murid akan dapat A. Okey, kita teruskan dengan next slide. Slide yang seterusnya, Miss Amy. Okey, ini adalah rumus trigonometri. Kita masuk ke dalamnya ini. Kalau anak murid nakkan A plus, anak murid mesti tahu format peperiksaan. Okey, format peperiksaan bagi matematik tambahan. So, format kertas 1 iaitu kertas objektif yang merupakan soalan pendek. Okey, lepas itu cakupan konteks dia. Dia meliputi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 ke tingkatan 5. Semua apa yang kita belajar. Okey, kalau dia dah mencakup cakupan dia meliputi semua ini, kalau anak murid nakkan A plus, so anak murid tidak boleh menyatakan saya tak suka sebarang tajuk dan saya nak drop tajuk tersebut. Memang tak layak. Kalau drop tajuk, memang A dah tak ikut kita. Okey, seterusnya aras kesukaran. Bilangan soalan memang wajib jawab 25 soalan. Jawab semua. Seperti yang Cikgu Saad dah beritahu sebentar tadi, jangan biarkan kertas soalan ataupun soalan tidak dijawab. Kalau tidak tahu apa-apa, jawab saja. Tulis apa-apa yang terlintas dalam minda anda. Tulis sahaja. Kalau tahu formula, masukkan formula. Kalau tahu ganti nilai ke dalam formula, masukkan. Kalau tahu kirakan. Itu sahaja. Jangan biarkan dia kosong. Dan seterusnya, ini amat menarik iaitu aras kesukaran kertas satu ini. Aras kesukarannya, kita ada aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. So aras dia kerana nak membantu ataupun nak menguji kemahiran asas murid-murid. So memang aras rendah dia 50% aras rendah. So kalau anak murid kata matematik tambahan itu susah, bermaksud masa anda belajar waktu cikgu mengajar dalam kelas, memang anda tidak beri perhatian lah kerana konsep asas pun anak murid tak berjaya. Tapi jangan risau. Selepas sesi ini, anak murid pasti akan jatuh cinta dekat MX. Okey, aras sederhana 30%. Okey, 30%, 50% tambah 30% kalau anak murid tak ada masalah, dah anak murid melangkah ke result A. Okey, dan aras tinggi 2 soalan. Ini adalah untuk format paper 1, kertas 1. Dan seterusnya jumlah markah adalah 80. Okey, kalau anak murid dalam peperiksaan sekolah, ujian ataupun peperiksaan di sekolah. Kalau anak murid sering kali dapat markah yang rendah, jangan risau. Markah rendah selagi dia bukan kosong, bermaksud anak murid dah layak. Okey,
dah faham apa kandungan matematik tambahan, teruskan lagi berusaha. For sure, I'm going to assure you, okay, kamu akan lepas mendapat result yang bagus. Dan tempoh masa dia 2 jam. Okay, anda diberi masa 2 jam. 2 jam ini elakkan dari anda tidur, menggantuk. Okay, ngantuk. So dalam nak ngantuk ni, nak hilang ngantuk, cikgu ada tips. So anak murid boleh ikutlah lepas ini. Bagaimana caranya nak hilang ngantuk. Cikgu akan bagi dari masa ke semasa. Cikgu tak akan bagi tips itu sekaligus. Masa anak murid mulai jawab soalan sekarang, buat ulang kaji, pastikan anak murid mula duduk di atas tempat sendiri sekarang. Contohnya anak murid tengah dengar sesi cikgu berceramah ataupun mana-mana slot, okay, online class dan bersama dengan cikgu anda dari sekolah. Okay, pastikan anak murid biasakan duduk dan 2 jam tidak bergerak, tidak mengantuk dan tidak boleh makan jajan. Itu dia. Kerana dalam waktu peperiksaan, anda tidak dibenarkan bawa makanan masuk. So, tak ada jajan. Okay, duduk 2 jam, buat kerja tanpa mengantuk. So, bagaimana nak hilangkan mengantuk tu? Okay, anak murid, tips yang pertama sekarang cikgu bagi, anda boleh gerak-gerakkan jari anda. Kerana dalam peperiksaan, waktu peperiksaan anda berada di sekolah, betul? Dan di waktu di sekolah, kamu pakai kasut sekolah, betul? So, kamu tidak boleh meraba ataupun massage, okay, urut anak jari kaki. So, sebaliknya, kamu kena buat latihan gerak-gerakkan anak jari dalam kasut itu. Ini adalah tips yang pertama. Selepas ini, cikgu akan bagi tips lagi yang seterusnya. Okey, dan peruntukan masa. Kita teruskan lagi peruntukan masa yang cikgu tulis kat sini. 1.5 minit bagi setiap markah. Maksudnya apa? Dalam setiap item, setiap soalan yang diberikan ada markah dalam kurungan. So, contohnya, kalau soalan 1 dia 2 markah. 2 markah darab dengan 1.5 minit. 2 markah itu anak murid cuma layak menggunakan masa 3 minit untuk habis jawab. Habis jawab maksudnya baca soalan, okey, buat soalan, baca soalan, fahamkan soalan, buat soalan dan juga menyimak jawapan. Dia sekali harum, jalan semua. Okey, yang katakan siap dalam 3 minit. Markah 2. Okey, cikgu akan cerita lebih yang ini kalau anak murid tak faham masa kita masuk soalan nanti. Dan seterusnya alatan tambahan. Alatan tambahan kalkulator saintifik. Okey, set geometry. Kalkulator saintifik, ini penting scientific calculator. Bagi anak murid yang mula gunakan kalkulator dari tingkatan dari tingkatan 1 sampai sekarang ke tingkatan 5. Bateri kalkulator tak pernah tukar lagi. So kalau bateri tak pernah tukar, now is the time untuk anda tukar. Okay, kalau anda tidak mahu tukar, cikgu akan cadangkan baik anda dapatkan kalkulator yang kedua, spare calculator. Manalah tahu kadang-kadang kan di depan harian kita biasa, masa kita tengah cemas nak guna handphone kita hang masa itu. Handphone kita out of battery masa itu. Kemungkinan ini akan berlaku dalam waktu peperiksaan. Masa kita nak guna kalkulator kita habis bateri. Okay, kalkulator kita terjatuh dari meja, dia pecah. So kita nak spare kalkulator. So penting bagi anda sebagai calon peperiksaan membawa 2. 1 sebagai spare. Kalau nak bawa kalkulator yang kedua, pastikan anak murid bawa kalkulator yang sama jenama. So kalau kamu kata, cikgu saya tak ada kalkulator yang sama jenama. Macam mana? Pinjamlah dari junior. Tapi lepas pinjam dari junior, mesti pastikan anda pulangkan. Okay, set geometry. Yes, bagus. Pinjam. Unit peperiksaan pandai S ni. Okay, unit peperiksaan dekat sekolah selalunya ada, macam sekolah saya ada 20 set sahaja. Okay, 20 kalkulator yang lebih. Kalau dah habis pinjam, anda murid yang ke 21 macam mana? Dah tak ada kalkulator lagi. Okay, so kalau boleh, cuba usahakan sendirilah spare. Okay, sediakan payung sebelum hujan. Okay, set geometry. Apa gunanya set geometry? Okay, set geometry adalah untuk kita. Sometimes kita kehilangan idea macam mana kita nak selesaikan satu-satu soalan. Set geometry bagi tajuk coordinate geometry dan bagi juga SOT. Kita dah hilang idea macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Masa inilah set geometry dia akan mengambil tempat. Kita lakarkan, kita lukis gunakan set geometry walaupun soalan dikata tidak dibenarkan. Kita tak lukis
soalan itu. Kita tak lukis kita tak jawab secara lukisan. Tapi lukisan itu kita lukis untuk menyedarkan diri bagaimanakah cara yang boleh saya gunakan untuk mendapat jawapan. At least dia bagi sedikit, sekurang-kurangnya dia bagi sedikit idea dekat minda kita. Tapi apakah formula yang perlu saya pakai di situ? Cikgu, saya nak tanya, ada yang ada di tak sempat cikgu nak baca apa yang dia kata. Okay? Okay, lepas itu next slide. Okay, what is PPUN? Unit peperiksaan kot. Is it PP? Boleh masuk. Okay. So dan seterusnya kita masuk ke slide yang seterusnya. Okay, slide yang seterusnya kita tengok apa ini. Ini adalah format kertas 2. Okay, format kertas 2 apa dia? Yang pertama, iaitu dia respon dia merupakan tak boleh connect audio dari tadi. Okay, tak boleh audio. Okay, subjek, respon, terhad dan berstruktur. Okay, ini dia untuk kertas format 2 iaitu kamu kena jawab. Okay, dia berstruktur, dia ada ayat. Okay, berbanding dengan soalan paper, cikgu nak tanya dekat anak murid. Nak pastikan anda tak mengantuk lah ataupun kamu memang duduk di depan saya. Cikgu, kenapa ada yang tak boleh masuk? Okay, banding dengan paper 1 dan paper 2, kertas 1 dan kertas 2. Kamu rasa paper 1 susah ataupun senang berbanding dengan kertas 2? Yang mana lebih senang? Boleh tak jawab? Yang mana lebih senang? Paper 1 ke paper 2? Okay, paper 1 harder. Paper 2 senang. Okay, dia perbagailah, very good. Okay. Bagi anda, okay, very good. Okay, bagi anda yang rasa paper 1 senang, saya punya pengalaman pengalaman saya sebagai seorang cikgu yang mengajar, okay, budak ini ataupun calon ini dia malas nak membaca ayat panjang-panjang. Dia nak nampak nombor, dia nak selesaikan. Dia nak buat drilling. Latih to be. Bagi siapa Adriana yang kata paper 2 senang, bermaksud dia adalah seorang yang suka membaca. Dia suka mencari maklumat. Itu dia. Tapi kedua-dua dia memang mengikuti cakupan kandungan kita, iaitu sukatan ataupun pelajaran form 4 dan form 5 kita. Okey, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, bagi format kertas 2 cikgu dah jawab sebenarnya paper 1 dengan paper 2 tak ada beza. Dia tak ada beza. Kertas 2 bahagian A dia merupakan soalan yang terletak dekat bahagian kertas 1. Itu sahaja. Okey, dia kat bahagian kertas 1. Kertas 2 dia ada bahagian B, bahagian C untuk kita teruskan menyelesai berdasarkan cerita yang sama. Padahal untuk kertas 1 dia satu saja, habis cerita habislah, dia tak ada menjela. Tapi kertas 2 dia menjela, dia ada cabang-cabangnya yang kita nak selesaikan. Okey, untuk bilangan item, okey, untuk kita paper 2 kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A 40 markah iaitu 6 soalan wajib dijawab. Dia cakupannya memang meliputi semualah. Okey, bahagian B 40 markah. Okey, anda diwajibkan jawab 4 daripada 5. Maksud dia di sini ada pilihan. So di sini ada, kalau dah ada pilihan, kamu akan tanya dekat cikgu. Cikgu, boleh tak saya gugurkan salah satu topik? Contohnya lah, okay, seorang calon, dia kata, saya tak pandai dalam pembezaan. Saya tak pandai dalam tajuk statistik, saya nak drop. I will say, no. Kalau kamu aim for A, dia ada satu tajuk yang boleh anda gugur di bahagian soalan di bahagian A dan bahagian B. Tak ada tajuk. Tetapi, bagi soalan bahagian C, iaitu 20 markah, anda diberi 4 soalan, wajib jawab 2. Ini dia, 4 tajuk. Okey, 4 tajuk, daripada 4 tajuk, memang anda boleh drop mana-mana 2 tajuk. Cikgu akan tunjukkan selepas ini. Tak dengar apa yang dikatakan. Okey, ada masalah audio. Okey, kita teruskan lagi dengan markah. Markah kat sini 100 markah. Tempoh masa, ini MX. Kalau 100 markah, 80 markah tadi 2 jam. Sekarang 100 markah, semestinya masa akan ditambah. Iaitu 2 jam 30 minit. Okey, masa diperuntukkan untuk kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Dan cakupan konteks sama. Dia meliputi semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 ke tingkatan 5. Kalau anak calon kata, nak A, mesti. Okey, kalau boleh hadamlah buku itu. Okey, dan peruntukan masa kat sini, 1 minit
1.5 minit bagi setiap markah. Sama juga. Kerana ratio dia untuk satu markah, kerana nak membantu calon ataupun memang itu kehendak level kita. Kita bukannya nak pergi ke kira cepat. So memang itu markah yang diperuntukkan. Okey, aras kesukaran. Kita masuk ke aras kesukaran. Sama juga. Untuk aras rendah 50%. Item dia 7 hingga 8 item. Okey, item di sini maksud dia soalan lah. Okey, S2 yang warna biru, S3 itu bermaksud dia yang aras sederhana 30%. 30% itu merupakan 4 hingga 5 soalan dalam paper 2. Okey, aras tinggi 20% iaitu 3 item. Dia lebih kurang lah macam itu. Mungkin tak mungkin dapat yang G2 nombor itu. That's why dia kata 7 hingga 8, 3 hingga 5. So dia di antara yang itu. Okey, alat tambahan. Okey, alat tambahan kalkulator saintifik dan juga set geometri. Right, ini dia. Ini sama juga dengan kenapa perlu ni kat situ? Untuk yang seperti yang saya dah katakan tadi. Marilah kita teruskan ke bahagian seterusnya. Inilah proses yang perlu anak murid kuasai untuk kita selesaikan masalah yang diberi. Okey, next slide. Kita mulakan proses penyelesaian masalah. Ni anak murid nampak, tengok dia dapat ID. Yang pertama, proses penyelesaian masalah. Apakah yang pertama yang perlu anak murid lakukan? Okey, selepas dapat kertas soalan, dah tulis nombor semua, dah baca arahan maklumat semua, dah langsai itu, kita akan mulakan. Cikgu yang mengawas peperiksaan dia akan beritahu dekat anak murid, okey, anda dibenarkan jawab sekarang. So, dia pun silap buka muka surat pertama, nak mula jawab. Okey, sekarang anda berada di depan satu soalan. Contohnya, bila kamu baca soalan itu semestinya, okey, anda memahami masalah. Apa yang dimaksudkan dengan memahami masalah? Tahu tak soalan itu berkenaan dengan tajuk apa? Okey, apakah data yang diberi? Data apa yang dibagi? Maklumat apa yang dibagi? Dibagi. Okey, apakah syarat yang diberi? Adakah sebarang syarat? Okay, contohnya kata julat untuk nilai X. Dari mana sampai ke mana? Ini syarat dia. Semua highlight. Okay, lepas itu, apakah yang dikendaki? Dia nak apa? Soalan dia nak apa? Hubung kaitkan. Okay, daripada data, syarat dengan soalan yang dikendaki. Okay, lepas itu kita melantau ke proses yang kedua, iaitu merancang penyelesaian. Kita dah mula rancang dah. Kita baca, kali pertama kita dah dapat agak, kita baca kali kedua. Terus kita keluarkan. Apakah hubungan antara data yang diberi dengan kehendak soalan? Kita nak hubung kaitkan dia. Lepas kita dah hubung kaitkan dia, kalau kita perlukan lakaran rajah, graf ataupun binaan jadual, teruskan. Okay, teruskan dengan langkah itu. Kalau lakaran lebih membantu anak murid melihat dengan lebih jelas, go on. Okay, lakarkan dan dari situ pilihlah rumus yang sesuai. Okay, anak murid kena pilih rumus yang sesuai. So seperti yang telah saya katakan, anak murid kena kuasai rumus yang berada di muka surat depan tadi. Yang ada 5 cabang tu, 5 bidang itu. Kalau anak murid tak pasti, ingat sebelum anda menerus penyelesaian, semak dahulu. Formula itu telah dicatatkan dengan betul sebelum kita mula buat. Kalaulah anak murid tak semak formula, bila dah habis buat masa penyemakan, semakan baru rasa, saya salah formula, sepatutnya tambah, saya tertulis tolak. Habis. So, kamu masa dah lalu, kamu kena buat semula. So, A plus memang dah jauh dari kita lah. A plus memang, bye, I'm leaving you, sorry. So, kita tak nak benda itu. Pastikan sebelum kita buka langkah, kita pastikan kita punya kelengkapan sudah tip-top 100%. Dan kita terus buka langkah. Seterusnya, kita akan pergi ke melaksanakan penyelesaian. Dah kita faham, dah kita rancang, kita teruskan penyelesaian kita. Laksana maksudnya, kamu jalanlah, buat. Kena buat. Okey, laksanakan pengiraan berdasarkan formula yang dipilih. Ini sini, keluarkan kalkulator. Kalau perlu kalkulator, keluarkan kalkulator. Salah satu masalah dengan anak murid yang biasa anak murid lakukan, 2 darab 3 dalam peperiksaan. 2 darab 3. Berapa hasil dia anak murid? Boleh jawab tak? 2 darab 3. Nak tahu jawapan siapa cepat? Okay, memang cepat. Very good. Means that you are paying attention. A plus memang dalam tangan. Okay, 2 darab 3. Memang kita tahu dalam harian biasa, tak dikongkong, tak di-tension dengan exam. 6 for sure. Tapi masalah dia, dalam exam, 2 darab 3. Siapa boleh bagi contoh, bagi tekaan jawapan? Selalunya dalam exam. Yes, very good.
Nampak tak? Inilah kesilapan yang sering kali kita lakukan. So di sini kalau kita perlukan kalkulator, kita keluarkan, kita double check. Okey, satu lagi contoh yang cikgu bagi. 3 kuasa 2. Selalunya anak murid bagi apa kalau ada kesilapan? 6. Muaz kata 6. Okey. Ini dia. So di sini perlu tak anda guna kalkulator sekarang? Yes. Kamu kena gunakan kalkulator untuk bantu. Yes. So pastikan kalkulator anda bateri dia tip-top. Tadi cikgu Saad dia gunakan bahasa apa yang dia kata? Adalah satu ayat yang dia guna, saya lupa. I will say that you are awesome. Okey, saya guna perkataan awesome. Okey, seterusnya kita pergi ke menyemak semula. Okey, jawapan bila kita pergi ke menyemak semula, kita akan fikirkan, adakah jawapan saya itu munasabah? Dia memenuhi tak kehendak soalan? Kita kena gunakan sedikit pemikiran kreatif kita, kritis kita. Okey, contohnya cikgu bagi. Kalaulah soalan itu bertanyakan tentang bilangan orang yang boleh berada di satu-satu tempat, kita dapat dia dalam persamaan kuadratik. Okey, kita tahu persamaan kuadratik kita akan gunakan apa? Persamaan kuadratik, siapa boleh beritahu saya cara nak selesaikan persamaan kuadratik dalam MX? Apa dia? 1, 2, formula. Okey, lagi? Factorization, Faris. Bagus. Okey, yang paling senang adalah factorization. Kamu gunakan kalkulator, tekan ABC, masuk dapat 2 nilai. Satu nilai, contohnya cikgu bagi satu nilai X sama dengan -2, satu X sama dengan 3. Okey, apakah jawapan anda? -2 kamu akan tinggalkan X sama dengan -2 dan X sama dengan 3 begitu sahaja, ataupun kamu nak buat kesimpulan? Saya ulang balik soalan saya tadi dia bertanyakan tentang bilangan orang. So dia nak yang mana satu? Mana satu kan merupakan jawapan anda? -2 ataupun 3 ataupun kedua-dua? Yes, best. Kenapa positif? Azim, kenapa positif? 3, dia kata 3. Kenapa tak boleh? Why 3? Ada kawan tanya, kenapa 3? This is where you need to attend the teknik menjawab kat sini. Cikgu akan terangkan. Okay, kenapa? Sebab orang Aiman very good. So, bila soalan itu bertanyakan tentang bilangan barang. Okay, bilangan barang, bilangan manusia. Yes, sebab manusia mana boleh negatif? Final. Very good. Okay, memang manusia. Barang pun sama. Tak boleh. So, kita kena fikirkan sama ada jawapan kita munasabah atau tidak. Jangan tinggalkan sebegitu. Tak mungkin negatif. Yes, very good. So, then kita teruskan lagi. Kalau yang itu kita dah fikir, betul. Saya ambil positif 3. Lepas itu kita nak semak. Bagaimana pula nak semak? Semak ada 2 cara. Okay, sama ada kamu gunakan kaedah lain. Okay, second method. Di sini cikgu akan cuba tunjukkan satu lah. Yang bagaimana kita nak selesaikan gunakan kaedah lain bagi tajuk yang akan dipaparkan nanti. Ataupun anak murid boleh gunakan nilai yang didapati tadi, ganti dalam rumus yang ataupun dalam situasi yang diberi di atas ataupun di dalam soalan. Tengok masuk akal atau tidak. So di sini perlukan sedikit pemikiran kreatif dan kritis. Boleh tak anak murid? Okay, kita teruskan ke next slide. Yes. So sebelum kita teruskan ke next slide, cikgu nak bagi laluan dengan cikgu Effendi sekejap. See you. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, tadi cikgu kan sangat hebat, kan? Sebab apa? Sebab dia mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam ilmu matematik. Dia ada pengalaman berkenaan dengan teknik menjawab, bagaimana untuk skor, bagaimana untuk tackle soalan, bagaimana untuk mengetahui apa soalan itu nak dan sebagainya. Jadi untuk anda semua yang berada di sini, anda adalah orang-orang yang beruntung pada hari ini kerana dapat bersua dengan Cikgu Gan. Jadi untuk itu kita hari ini kita cuma tampilkan Cikgu Gan untuk sedikit saja. Boleh dikatakan lebih kurang dalam 20% saja. 80% itu di mana? 80% lagi kita akan bawa Cikgu Gan sekali lagi untuk seminar yang penuh. Seminar ini cuma ada lebih kurang 1 jam. Okay, 1 jam saja. Seminar yang penuh kita akan tampilkan, kita akan bawa sekali lagi Cikgu Gan yang hebat ini untuk tempoh 2 jam. Boleh bayangkan dalam tempoh 1 jam tak puas. Saya yakin anda semua tak puas. Ada banyak benda yang anda nak tahu. Jadi dalam tempoh 2 jam yang akan datang, insya-Allah Cikgu Gan akan kupas lebih lanjut lagi, akan mendalami, akan korek-korek lagi supaya anda semua boleh faham
dan semestinya tujuan kita untuk pastikan anda skor dalam peperiksaan nanti. Jadi saya ganggu sekejap saja untuk memaklumkan perkara ini dan kita akan bawa kembali Cikgu Gan untuk menyambungkan pembentangan beliau. Dipersilakan. Hai, cikgu balik semula. Bolehlah cikgu ambil masa sedikit untuk basahkan tekak. Kerana dah cakap 30 minit kan. Okey, bagus. So, kalau anak murid memang niat anak murid nak juga A, ialah kerana orang kata matematik itu susah. Tapi kalau kita dah dapat A, semestinya dia amat membanggakan. Bukan diri kita, ibu bapa kita pun akan bangga. So, untuk anak murid dapatkan A, pastikan tajuk-tajuk sukatan tingkatan 4 ini yang berada di mata anak murid telah anak murid hafal susunan dia. Ini penting. Kenapa penting? Cikgu akan ceritakan selepas ini. Okey, ini adalah tajuk, ada 11 tajuk tingkatan 4. Okey, daripada 11 tajuk ini, yang berwarna merah ada 9 dan yang berwarna biru ada 2. Inilah yang warna biru, 2 tajuk di tingkatan 4. Okey, yang boleh anak murid pilih. Tapi merah mesti, sebab itulah cikgu highlightkan dia dengan warna merah. Penting, warna merah penting. Okey, kita teruskan. Cikgu takkan baca tajuk kerana masa tidak mengizinkan. Okey, tapi cikgu nasihatkan anak murid hafalkan susunan tajuk tajuk bagi tingkatan 4 ini. Kita terus ke next slide untuk topik tingkatan 5 pula. Okey, topik tingkatan 5 ini adalah buku dia adalah edisi yang English version punya. So, ini ada tajuk tingkatan 5 iaitu 8 tajuk berwarna biru. Okey, mana tajuk dia? Okey, 8 tajuk berwarna biru dengan 2 tajuk berwarna merah. Cikgu terbalikan warna dia pula. Okey, so di tingkatan 4, 9 tajuk, di tingkatan 5, 8 tajuk, iaitu 17 tajuk. Mesti anak murid kuasai kalau nakkan A. Tak boleh, daripada 17 topik ini, tak ada pun satu tajuk yang anak murid berhak untuk gugurkan. Katakanlah cikgu, anda kata, calon murid kata, cikgu vektor tu susah lah, saya tak boleh buat. Okey, saya tak nak saya tak nak buat ulang kaji dah tajuk ini, saya nak gugurkan. Memang A say bye-bye to you, bye. Ya, hilanglah A. Nak tak A? A tu nak tak hilang? Vektor senang, bagus. Okey, very good. Okey, so kalau gitu, nak A memang tak boleh gugur. So yang boleh gugur adalah tajuk di tingkatan 4, tajuk 10, solution of triangle, penyelesaian segitiga, nombor indeks ataupun index number. Dan tingkatan 5, motion along straight line, gerakan pada garis lurus, linear programming, pengaturcaraan linear. Ada 4 tajuk ini, anak murid boleh gugur. Berapa tajuk yang boleh anak gugur kat sini, cikgu nak tanya. Boleh tak jawab? Ini soalan, 4 soalan ini adalah jatuh di bahagian C. Kamu layak pilih, kamu wajib jawab 2. So anak murid nak gugur 2, okey. Arif nak gugur 2, okey. Saya nasihatkan, tips di sini jangan gugur 2, gugur 1 cukup. Okey, gugur kosong, very good. Nak gugur, very good, Rauf. Okey, very good. Okey, Zal kata tak nak. Okey, kenapa? Kenapa tak boleh gugur 2? Mana kan kamu tanya dekat cikgu kan wajib jawab 2 bagi 4, saya gugur 2 lah, saya wajib jawab 2 cukup. Kerana saya tak cukup masa nak buat ulang kaji. Tak boleh. Kerana kita tak boleh. Yes, markah tak cukup. As backup, very good Syazwan. Syazwan pun memang dah pandai. Dia memang hadir banyak teknik menjawab. Dia dah dapat ilmu dari cikgu. So, di sini kamu kena tengok tajuk apa yang kamu rasa kamu boleh kuasai. Dan 4 tajuk itu. Anda boleh gugur 1 sahaja. Terulang tajuk mana. Tapi bagi saya nak calon tu memang nak stop, saya akan suruh dia buat SOT dengan nombor indeks. Kerana dia ada kaitan dengan kita. Nombor indeks kaitan dengan hidupan kita. Okey. Yang social triangle, dia ada kaitan dengan coordinate geometry. Dia ada kaitan dengan circular measure, sukatan membulat. So dia boleh membantu dekat situ. Right. Linear programming, kalau kita bukan orang yang menyelesaikan masalah, dia mungkin susah sedikit. Tapi bagi orang yang selalu dia jadi leader, yang dia hadapi masalah, dia pernah come across. Kerana dia adalah satu tajuk yang menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah, kekangan dia. Okay, kita ada constraint, right? Motion along straight line, bagi kalau anda rasa dia susah, dia memang susah sedikit. Kalau dia abstract. Okay, sebenarnya kalau dia kata dia susah, dia tak, sebenarnya tak susah. Kita sebut dia sebagai gerakan pada garis lurus. Dalam matematik, anda belajar luas di bawah graf. Okay, kamu ada graf jarak dengan masa.
kamu ada graf laju dengan masa. Samalah dengan motion along a straight line kat sini. Cuma dalam matematik, dia adalah garis lurus. Dalam MS kita susahkan sedikit. Bukan garis lurus, tapi kita buat dia lengkung. Okey, kita buat dia sama ada kuadratik, kita buat dia kubik. Itu sahaja. Ataupun kita buat dia graf reciprocal. Right. Syazwan tu cikgu saya. Okey. Nah, kita teruskan ke seterusnya. Ini soalan, ini adalah contoh-contoh kertas 1 SPM 2019 bagi kertas 1. Okey, next slide. Kita tengokkan. Okey. Ini adalah slide yang seterusnya. Ini soalan dia. Cikgu dah keluarkan tajuk-tajuk soalan dia. Cikgu dah namakan setiap item ataupun soalan dengan tajuk dia lah. Senang kita nak tengok. So hari ini cikgu akan tunjukkan 3 soalan untuk tajuk untuk kertas 1. Right? So di sini kamu anak murid akan nampak fungsi 2. Apa maksud 2? 2 adalah 2 markah. Fungsi kuadratik 3. Apa itu 3? 3 markah. Okey, di sini cikgu nak ingatkan anak murid format soalan SPM tidak berubah. Apakah yang dikatakan format soalan? Okey, format soalan iaitu cakupan konteks dia tingkatan 4 dan tingkatan tidak berubah. Tetapi susunan soalan itu. So kalau ikutkan rutin yang biasa, okey, rutin yang biasa soalan 1 adalah tajuk fungsi. Okey, soalan kedua adalah fungsi kuadratik. Dia ikut susunan tajuk dekat form 4 sampailah ke habis tajuk tingkatan 5. Okey, itu bukan merupakan format. Format tidak menyatakan soalan 1 semestinya fungsi. So bila ini berlaku dekat kakak senior anda lah. Ada 1 tahun di mana soalan pertama bukannya keluar tajuk fungsi. Mereka dah gelabah. Dia kata cikgu susah-susah. Sebenarnya dia ambil tajuk yang soalan mungkin yang selalunya sebelum tu duduk dekat soalan 15-16, dia bagi duduk di tempat depan. Itu saja. Macamlah kita pergi hadiri kelas kita. Kadang-kadang kita duduk di depan, kadang-kadang kita duduk di belakang, kadang-kadang kita hilang dari kita punya tempat. Betul? Macam tu. So susunan nombor 25 kedudukan soalan dia tak semestinya tetap. Okey, tak semestinya tetap. Dia kata kalau kebab memang teruk, tak apa, cikgu akan bagi tips nanti. Okey, untuk log hari ni macam cikgu tak sedia, tak apa, I cuba, right? Okey, fungsi. Okey, 2 markah. Kita pergi ke soalan, boleh tak yang tu faham dah? Okey, kita teruskan ke kita punya slide yang seterusnya. Kita nak mula bincang kerana masa mengajar kita semput cikgu. Nak bercakap cepat dalam masa tu. Okey, mari kita mula dengan soalan kertas pertama. Ini soalan dia. Soalan ni kita baca. Ini soalan dia. Macam gila sangat. Dia kata, saya nak tanya fungsi. Okey, cepat sangat dia lalu. Tak sempat cikgu nak baca. Kita nak bincang tajuk apa? Cikgu cuma nak bagi pendedahan sahaja. Cara cikgu menyampaikan. Okey, di sini cikgu tak adalah tajuk spesifik yang cikgu pilih. Okey, so di sini kita baca soalan. 3 biji dadu berwarna warna berbeza dilontarkan. Okey, so kita kena fikirkan dadu. Dadu macam mana dadu? Kita fikirkan ada dadu. Tak sejak masuk ini dadu kita. Okey, dadu kita. Okey, dadu. Ini dadu kita. Right. Bila kita dah ada dadu kat sini, so apa yang kita buat sekarang? Kita akan, dia kata 3 dadu, 3 warna. Dia ada 1 dadu, dia ada 2 dadu. Buatlah anak murid kalau nak lakar dalam exam. Ini yang cikgu maksudkan. Anak murid lakarkan 3 dadu ini. Lepas itu, dia kata warna dia berbeza. Warna apa? Dia ada warna merah, kuning dan hijau. Saya label. Warna merah, kuning dan hijau. Tak payah nak buang masa. Nak tulis MERAH, tak payah. Tulis N cukup. Okey, lepas itu dia kata masing-masing adalah nombor 663. Dia 6, 6, 3. Itu dia. Ini maklumat dia. Ini maklumat dia. Kita tak tahu apa yang dia nak buat. Ini adalah maklumat. Kita belum lagi membaca soalan. Soalan ni kalau arrow diagram, kena buat arrow diagram, right? Yes, betul. So, ini maklumat. Baca ayat pertama, respectively, masing-masing dia apa? Merah yang pertama, 6. Kuning yang kedua, yang tengah-tengah tu 6. Dan hijau itu adalah 3. Pastikan maklumat masuk betul. Okey, kita dah faham itu maklumat dia. Then, soalan A. Lukis satu gambar rajah anak panah untuk mewakilkan hubungan warna dadu yang dilontar kepada nombor yang diperoleh. Dadu dilontar sekarang. Ini gambar rajah. Anak murid buat apa?
Anak murid transform dia ke dalam arrow. Dia nak arrow. Macam ni. Dia nak arrow. Ini yang katakan arrow diagram. So arrow diagram dia apa? Daripada apa ke apa? Kita baca. Dia kata warna dadu yang dilontar kepada. Maksudnya ini adalah dadu. Ini adalah nombor. Okay? So dadu kita ada warna apa? Kita ada warna merah. Kita ada warna kuning. Tulis perkataan kuning. Okay. Tak sedih kerana kita tak boleh label begini. Okay. Kita ada merah. Kecuali soalan tu ada warna dia bagi M tu merah. Dan kita gunakan M. Kalau tidak, anak murid kena tulis kuning. Kalau yang gunakan English punya, tulislah red, yellow and green. Cikgu nak tulis green. Tersebut green, dia pun ikut green. Okey, hijau. Okey, hijau. So, ini dia. So, warna merah ke nombor apa? Warna merah ke nombor 6. Okey, warna kuning ke nombor apa? Warna kuning ke nombor 6. Warna hijau ke nombor apa? Warna hijau ke nombor 6. 6 pula. 3. Ini dia siap. Okay? Exactly. Yes. Very good. Ada pula kata, cikgu ini gambar raja anak panah ke? Dekat sekolah cikgu saya ajar begini. Ini salah ke? Ini dia. Ini dari dadu. Ini kepada nombor. Kamu kata, cikgu saya buat beginilah. Saya buat begini. Okey, dia tulis merah. Okey, dia buat 6. Lepas tu dia buat kuning. Okay, dia pun kuning adalah warna 6. Silat dia. Okay. So di sini dia pun buat dia gini. Dan di sini dia hijau. Dia pun buat dia 3. Okay, cikgu nak tanya. Untuk soalan ini, untuk yang jawapan yang diberi ini. Rasa-rasanya betul atau tidak? Okay, boleh tak bagi komen sedikit yang gambar raja ini betul atau tidak? Okay, betul. Sona kata betul, Zaid betul. Okay, betul. Semua kata betul. Cikgu kata salah. Cikgu bagi tips, salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Betul tapi salah. Kenapa salah? Yes, Maris, very good. Dia kata kerana tidak ada dot. So ingat, bila kamu lukis yang ini, dia mesti ada dot ke dot. Dot ke dot. Sebab itulah cikgu lukis dia dalam bentuk gini. Dot saya di mana? Dot saya di sini lah. Nampak? Dah jimat masa saya. Nampak? Okay, anak murid nampak dah penyelesaian kat sini? Take note. So senang tak? Senang. Bila kamu tengok, anak murid tengok soalan. Okay, tengok paparan soalan. Soalan ni 2 markah. Dia ada bahagian A dan bahagian B. Kita tengok. Kalau 2 markah, bahagian A dan bahagian B bermaksud A 1 markah, B 1 markah. Betul tak? Bermaksud soalan ni senang. Senang, anak murid kena siap jawab dalam masa 3 minit. Okey, macam tak berbunyi. Suara tak berbunyi. Okey, dah habis kat ini. Yang ini berapa markah? Ini dah habis jawab soal bahagian A. Maksudnya saya sudah dapat 1 markah. Okey, boleh? Senang nak dapat A. Yes. Dan kita pergi ke bahagian B pula. Dia kata seterusnya, nyatakan jenis hubungan itu. Bukan sekadar ayat berhenti kat situ. Ada sambung lagi. Dia kata, adakah hubungan itu satu fungsi? Di sini. Kita dah habis jawab kat sini. Cikgu pun ambil yang satu. Okey, sekejap. Dan yang kat sini. Dan kita pergi teruskan lagi. Apakah jenis hubungan ini? Bagaimana kita nak tengokkan? Okey, kita tengokkan. Kalau 1 ke 1 tak ada masalah. Ini memang 1 ke 1. Ini memang 1 ke 1. Yang ini pula. Yang warna merah ada 2. Di sini 2, dia pergi ke 1. Okey. Maksudnya, apakah hubungannya? Banyak kepada 1. Very good. Dia memang banyak kepada 1. Kalau jawab ini dapat markah tak? Rasa-rasanya dah cukup untuk dapat 1 markah? Boleh tak dapat 1 markah sekarang? 92. Tak. Kenapa? Okey, Alia kata kenapa? Tak boleh. Tak cukup lagi. Kenapa? Kenapa? Okey, tidak. Kenapa? Arina, kenapa? No. Okey. Amira, kenapa tak dapat markah lagi? Untuk B. Untuk dapat 1 markah. Kenapa tak layak lagi untuk dapat 1 markah? Sebab dia tanya, yes, ada lagi 1 soalan. Iaitu bahagian kedua. Dia nak tanya, adakah ini 1 fungsi? Dia tanya, adakah dia 1 fungsi?
Okay, sebab dia tanya adakah dia function. Okay, siapa boleh bagi jawapan? Adakah dia satu fungsi? Cikgu tanya. Adakah dia satu fungsi? Ya. Kenapa kata ya? Siapa boleh bagi jawapan? Yes. Yes. Very good. Yes. Yes. Tidak. Ada yang kata tidak. Ada yang kata yes. Okay. Siapa yang kata yes? Kenapa yes? Yes. Very good. Okay. Very good. Kerana image dia ada satu image. Yes. Yang banyak-banyak itu. Yang banyak-banyak itu. Dia pergi ke satu image. Okay. Memandangkan cikgu berada dekat sini. Cikgu nak bagi sedikit tips tips untuk function. Bagi sedikit masa dekat cikgu kerana nak buat live macam ini, so cikgu kena padam sendiri. Okay. So bagi satu graf, warna merah di sini, cikgu gunakan warna hitam supaya senang kamu nak tengok. Bagi satu graf, this is X and this is Y. Okay. Anda, bisa kosong Anda diberi satu graf. Okay, katakan graf begini. Okay, dia tanya. Saya ambil graf macam mana? Ambil graf. Inilah ambil graf ini. Disontak graf tu. Okay, ambil graf begini. Okay? Dia akan tanya. Dia tanya soalan ini. Adakah dia satu function? Adakah dia satu fungsi? Okay, so kita akan dapat dia, let's say this is a function y equals to ax squared plus bx plus c. Ini dia yang kita belajar dalam MX. Dia tanya, adakah dia satu fungsi? Satu fungsi tak? Dia kata tidak. Kenapa tidak? Kod lah. Ada yang kata kod lah. Okay, kenapa kata tidak? Adakah dia satu fungsi? So kalau kita buat apa-apa saja, fx kita tengok ini tips ni kalau nak mengajar dia mengambil masa. Okay, yang ini fx dia ganti dengan fx. X ini adalah objek kita. Bila kita ganti semua objek ke dalam ini, kita akan keluar satu jawapan. Betul? Betul tak? Not touching x intersect. Not touching x intersect. Kenapa? Cikgu kaitkan tajuk ini dengan tajuk fungsi. Tajuk fungsi. Cikgu bukannya mencari punca. Jangan silap. Nanti ada dua jawapan. Okey? Nanti ada dua jawapan. Okey, kalau kita pergi ke sini. Katakanlah saya ambil titik, saya tak masuk dia kat sini lah. I don't want to talk about this. Okey, katakan titik ini pergi ke sini. Okey, nampak tak? Katakan nilai apa-apa lah. This is x1 lah. So dari sini saya pergi ke sini jawapannya. This is x2. So ini x3. X3. This is x4. Okay, this is y1 yang punya jawapan y2, y3 and y4 untuk satu-satu. Adakah ini satu fungsi? Boleh tak jawab? Yes, many to one. Very good. Okay, very good. So sekarang cikgu nak tambah tips lagi. Adakah fungsi ini kalau songsang dia merupakan, cikgu tak cuba stop. Nanti mengambil masa pula. So di sini kalau untuk kita check sama ada dia fungsi atau tidak, cikgu bagi satu tips yang sukatan tingkatan 4. Dan cikgu rasa dia akan keluar untuk bahagian 6. Kita gunakan vertical line test. Okay, ujian garis lurus. Vertical line test. Vertical line test kalau dia bersilang dengan satu titik, maksudnya dia adalah satu fungsi. Right? Dia adalah satu fungsi. So untuk vertical line test ini kita ada lagi satu garis ujian, iaitu garis ufuk. Horizontal line test. Right? Untuk yang itu kita akan masuk ke sesi yang lain untuk mendalamkan. Ada banyak tips yang nak bagi. Alright, ini baru soalan pertama. So kita dah tahu soalan tadi dia adalah banyak kepada satu dan dia adalah satu fungsi. Kenapa? Kerana dia hasil dia tak kisah daripada range dia pergi kepada satu image sahaja. Dia pergi kepada satu image sahaja. This is the object, this is your image. Dia ada satu image sahaja. Tak kisah banyak kat sini, tapi di sini hasil dia adalah satu. So dia memang satu fungsi. Boleh tak? So kalau nak lebih mendalam yang ini,
Okey, kita akan teruskan lagi dalam sesi yang akan datang. So sekarang cikgu nak kejar masa, nak bagi tips satu lagi contoh untuk selesaikan soalan seterusnya. Kita pergi ke soalan seterusnya, Cik Amin. Okey, kita teruskan ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia merupakan soalan, cikgu ambil soalan 13 Okey. Ni jawapan dia. Tadi yang jawapan warna hijau. Okey, ni soalan. Okey, banyak pada satu. Okey, soalan 13. Okey, soalan 13 ini, baca soalan. Diberi bahawa titik A adalah 1, 3 dan B adalah 4, 7. Lepas itu dia kata apa? Dia kata pada satu sata kata sen. So, seperti yang cikgu dah beritahu tadi, kalau kita dah baca soalan, okey, kalau kita perlukan lakar, kita lakarkan. Ini penting. Lakaran penting untuk mententeramkan jiwa kita. Pada masa kita tengah gelabah, kita nak kejar masa tangan pun menggetar masa exam. Okey. So, dia ni kata A adalah 1, 3. Kita pun agak-agak lah dekat sini, tak apa. Kita agak. Because this is sketching. Sekadar lakaran. So, B adalah 4, 7. So, 4, 7 lebih kurang dekat sini. 4, 7. Tak apa. Lakar sahaja. So, apa yang dia nak? Dia kata, nyatakan jarak AB. Dia nak tahu jarak AB ini berapa. So, bagaimana kamu nak kirakan jarak AB ini? Okay. Square root. Bagaimana square root apa yang kamu nak guna square root? Square root apa? Formula apa yang kamu, formula jarak. Very good. Formula jarak itu sebenarnya dia berdasarkan formula apa? Siapa boleh bagi tahu? Yes, Adrina. Very good. Pythagoras. So, Pythagoras. So, kamu perlu binakan satu segitiga bersudut tegak, sama ada di sebelah bawah garis itu ataupun di sebelah atas garis itu. So carilah beza jarak mengufuk, cari beza jarak mencancang. Kalau tak tahu nak guna formula, tak apa, lakarkan. Okey, bagi anda jangan biar dia kosong, lakarkan. Kalau dalam exam, cikgu saya tak tahulah formula pun saya tak tahu pakai, tak apa. Gunakan set geometri anda lukis, ukur, right? So di sini apakah jarak dia? Apakah dia punya nilai? 4, this is 1, this is 4. So jarak dia berapa? 3. Right. So yang ini adalah 3, ini adalah 7. So 7 tolak 3, 4. Nampak? So then anda boleh secara lakaran ini, automatik kamu tahu formula jarak. So cikgu ada satu lagi benda yang cikgu nak sampaikan, jarak. So next, kita pergi ke next untuk kita tengokkan jawapan dia supaya cikgu jimat masa untuk mencontoh. Okay, ini lakaran dia, jarak gunakan formula. Okey, X1 tolak X2 iaitu 1 tolak 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, iaitu 3 tolak 7 kuasa 2. So kamu akan katanya, cikgu, dalam slide cikgu silap, ada negatif. Okey, dalam AB cikgu silap kat sini. Okey, dia sebenarnya ada negatif 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Yang ini ada negatif. Dalam slide cikgu hilang yang ini. Kenapa negatif ini penting? Okey, apa bezanya kalau ada negatif? Bagi tajuk jarak ini, dia tak ada masalah. Bagi tajuk jarak ini, dia tak ada masalah untuk bahagian ini. Okey, yang markah diberi di sini. Kalau anak murid tulis. 1 tolak 4 kuasa 2 tambah dengan 3 tolak 7 kuasa 2. Anak murid dah dapat markah di sini. So seterusnya AB sama dengan 5. Anak murid akan dapat markah di sini. Right? So di sini tetapi, okay, kalau soalan ini merupakan tajuk vektor, okay, saya tukar sedikit. Saya ubahkan sedikit. Tadi kata anak murid kata vektor senang kan? Kalau soalan ini saya tukar sedikit, saya tambah arrow, maka dia merupakan tajuk vektor. Kalau vektor begini, dan ini benda ni wujud tanpa negatif, markah ini hilang. Markah ini hilang. Faham tak anak murid? Kenapa? Kenapa kalau dia vektor markah hilang? Okay, direction, very good Adrena. Vektor dia melibatkan arah. 3, 4. Kalau dia positif 3, okay, kalau ini asalan saya positif 3 dan positif 4. Dia berhenti di sini. Dari asalan A dia pergi ke B. Okay. Tetapi kalau dia negatif 3, negatif 4. Negatif 3,
negatif 4. Ini B. B, mana kan yang itu ambil B, so yang ini ambil C lah. Tak nak B. Nanti keliru pula anda. Ambil C. So, yang pertama, ke sini. Ini adalah positif 3, positif 4. Manakala untuk yang ini negatif 3, negatif 4. Ada beza tak? Ada beza tak? Yes? Ada. Tetapi jarak dia, magnitude dia sama. Tetapi kalau dia soalan, kalau yang ini, dia wujudkan dalam soalan vektor, maka anak murid dapat markah di jalan kerja, tetapi jawapan walaupun betul. Kerana punca nak dapatkan 5 tidak berdasarkan vektor, maka punca ini bagi jawapan ini salah, maka dia akan hilang markah ini kalau dia adalah soalan vektor. Berapa markah dia tu? Markah tidak semestinya dia tetap oleh LP. Markah peperiksaan dia sentiasa bergerak, berubah-ubah. Dia nak tengok aras dia. Kalau soalan ini saya nak jadikan soalan ini aras rendah ataupun sederhana, saya bagi 2 markah. Kalau soalan tukar bukan white vector sekarang tapi jarak jarak. Okey. Dia bukan soalan vektor tapi jarak. Okey. Kalau saya nak tukar, saya tukar soalan ini kepada aras sederhana ataupun rendah, maka saya bagi 2 markah. LP boleh bagi 2 markah. Tapi kalau LP kata, tak naklah soalan ni senang, dia pakai formula. Budak pun boleh kira, guna 3, 3, 4. Dia adalah nisbah trigonometri yang paling mudah. Pandang saja dah tahu 5, tak payah jalan kerja. Saya boleh jadikan dia 1 markah, iaitu aras yang lebih tinggi sedikit, tapi dia tak sampailah ke aras sukar. Boleh tak anak murid? Faham tak? Okey, anak murid, faham tak? Okey, faham. Very good. So, kita teruskan lagi. Cikgu nak sampai. Ini yang penting. Tips yang ni. Cikgu nak tanya cikgu, ini berapa minit lagi? Boleh tak? 5 minit. Okey, 5 minit. Cukup sempat cikgu nak bagi tips yang terakhir yang cikgu punya teknik nak mengubat, bagi ubatlah dekat anak murid yang ada masalah dalam mencari titik bahagian B. Okey, bahagian B, apakah soalannya? Cik Amin boleh tak patah balik kepada soalan? Anak murid, okey, very good. So yang kedua, soalan yang kedua, cikgu padam sekejap yang ini. Dan yang ini, kerana cikgu perlukan maklumat, seperti yang cikgu katakan, kalau boleh, lakarkan dia. Okey, lakaran penting bagi kita. Kita lakarkan dia. Dia kata, garis lurus AB dipanjangkan A, dipanjangkan ke B, dan B dipanjangkan ke C. Dia bukannya ke bawah. Tetapi A ke B, B ke C, dia dipanjangkan ke C, B ke C. Cara kita baca ayat tu pun penting. Okey, nampak tak ayat dia? Anak murid boleh faham tak? C itu bukannya ke sebelah bawah. Kerana dia kata garis lurus A, bermula A, ke B, B dipanjangkan ke C. Itu penting bagi kita. Okey, dan dengan keadaan jarak titik B adalah 2 kali. Jaraknya, siapa itu nya? Kena fahamkan soalan. Dengan keadaan jaraknya dari titik B. Jarak siapa? Nya tu siapa? Dalam bahasa Melayu. Nya tu siapa? Yes, very good Imran. So CB. Okay, jaraknya dari B, titik B. Jaraknya dari titik B itu CB. Adalah, dalam matematik kita, adalah maksud dia apa? Anak murid? Apakah maksud adalah dalam matematik kita? Simbol matematik. Siapa cepat? Sama dengan, very good. So sama dengan, saya baca soalan sekarang. Saya nak tukar dia. Tukarkan ayat bahasa Melayu itu ke dalam simbol matematik. Okay, equal, very good. Adalah 2 kali jarak AB. Adalah 2 kali jarak AB. Nah, ini dia. So, di sinilah berlakunya masalah anak murid nak selesaikan. Nak gunakan formula. Boleh? Inilah gambar ajar yang cikgu dah bagi. So, I want you to look into the slide yang akan diprojekkan selepas ini. Ikuti, ambil nota. Memang paper perlu berada di tangan anda lah untuk ambil nota. Ini tips lah. Tips terakhir yang cikgu bagi. Okey, kita akan buat apa? Dalam yang pertama, kita akan tulis CB sama dengan 2A. Kita tulis dahulu. Lepas itu, kita buat macam soalan vektor. Kita akan kumpulkan CB. Ambil yang ini. Olah dia di sebelah kiri sama dengan 2/1. Boleh tak? Anak murid faham tak yang ini? Apa yang cikgu lakukan? Ataupun dekat paparan skrin anda? Boleh. Very good. Okey, faham? So, selepas itu, anak murid akan gantikan dia dalam formula. Betul? Next. Tekan next.
Okey. Anak murid akan ganti dia dalam formula yang berikut. Betul? Betul atau tidak? Yes or no? Yes, betul. Tapi kadang-kadang anak murid rasa susah sangat nak kenal pasti nilai N, X1, X2 ke dalam formula. Dia celaru kadang-kadang. Betul. Dan kadang-kadang kita ingat kita dah buat betul. Tapi sekali keluar, hari itu saya dah buat betul. Kenapa jawapan saya salah pula? Alamak, salah dekat nilai itu. Di sinilah cikgu nak bagi tips sedikit. Teknik dia bagaimana kita nak ubah yang ini. Okey, kita tengok balik dekat slide. Click next. So nampak yang ini? Nampak tak yang cikgu tulis B ini adalah warna merah. Formula yang diberi, formula yang kita guna pakai iaitu B yang kita pakai dekat sini iaitu Nx1 plus Nx2 over N plus N. Okey, koma dengan Ny1 plus My2 over N plus N. Ini adalah untuk formula untuk siapa? Bukan jamin. Formula ini adalah untuk siapa? Siapa cepat? Ada cepu emas nanti. Ini formula untuk siapa? Yes, untuk B. Sebab itulah dalam skrin anda, paparan skrin anda boleh nampak B itu telah cikgu labelkan dia dengan warna merah. Betul? So bermaksud titik C ini, titik C dia apa ni? Apa koordinat dia? Dia adalah X1. Nah ini tips cikgu bagi. Bagaimana nak ubah yang ini? Okay, kita ambil titik koordinat C, ganti kat sini. And AB. AB, B adalah yang kita nak cari. So kita ambil koordinat A, iaitu 1, 3. Sama dengan 2/1. Ini teknik, ini bukan jalan kerja tau, tapi ini teknik nak mengubati masalah kita. Rumus nak cari, yes, very good. So apa seterusnya kita buat? Next, kita akan buat macam ini. Kita cross multiply. Okay, kamu akan dapat screen yang nampak tak? X1, X2. Ini dah cepat sangat, lambat sikit, patah balik. Cikgu nak cerita sikit. Patah balik lagi, okay. So, satu lagi. Okay, so now X1, X times X koordinat X1. So dekat sini, anak murid dah berada dekat sini kan? So kamu akan nampak yang X1. Okay. Bila cross multiply, 1 akan bawa ke sini, 2 akan bawa ke sini. Apa yang tengah saya lakukan dekat skrin sekarang ialah X, Y ini, kawan sebelah dia adalah 1. Dia dalam 1. And 1, 3, dia kawan dia adalah 2. Apa yang saya lakukan? Saya kembangkan. Next, saya kembangkan, nak kerja masa ni. Okey, saya akan dapat dia sebagai 1x. 1x1 dengan y1. Nampak tak? Ini adalah langkah kembangkan. Macam kita kembang biasa. Common factor. Andaikan 1 itu adalah common factor for x and y. Andaikan 2 adalah common factor untuk 1 dan 3. Kembangkan. 2 darab 1, 3 darab 2. Boleh? So sekarang untuk mencantikkan gambar ajar teknik kita ini supaya kita tak celaru, supaya dia kemas dan kita nak pasti kita nak kerja 2 markah ini, kita buatlah grid line. Hasilkan grid line next. Okey, nampak cantik? So apa yang seterusnya kita buat? Kita akan teruskan kita punya teknik kerana teknik kita ada benda yang kita nak masukkan. So yang di sebelah atas kolom ini yang kamu nampak, okey, dia adalah koordinat bagi X dan sebelah kanan dia adalah koordinat untuk Y. So apa kita buat? Kalau ikutkan formula kita tambah. Tapi tak cukup untuk kita ganti ke dalam formula ini. So seterusnya kita akan bahagikan dia dengan nisbah. Okey? Dan apakah seperti yang anak murid dah beritahu tadi? Ini formula untuk siapa? Untuk titik siapa? Siapa boleh jawab? Untuk titik siapa? Okey, titik B. Maka klik next. Okey, lancar. Jawapan memang lancar, cepat. Okey, next. Titik B. So sekarang kita di mana kan titik B itu dah ada nilai. Kita masukkan nilai. So sekarang kita dalam baris ini, kita dah layak dapat 1 markah dengan tidak ada masalah pun. Okey, di mana kita salah darab N dengan X1 ke ataupun N dengan Y2 ke, terpilih salah nilai ke, tercabang ke entah mana, dan seterusnya bagaimana akan selesai? Kita akan gunakan kaedah bandingan. Kita bandingkan koordinat X. 1 darab X tambah 2 darab 1 per 1 tambah 2 sama dengan 4 untuk koordinat X. Dan untuk koordinat Y sama juga. Okey, 1 darab Y tambah 2 darab 3 per 1 tambah 2 sama dengan 7. Okey, dan kita selesaikan seperti biasa. So, bahagia kita pun dah jumpa markah hujung kita. Kalau 2 markah, 2 markah lah. Kalau 3 markah, 3 markah.
Bahagia tak? Senang tak anak murid teknik ni? Rasanya boleh tak membantu anda supaya untuk hilangkan? Cara ini boleh? Okey, boleh faham. Senang. Cara ini tak kisah. Anda boleh gunakan cara ini kalau titik ini tidak diberi. Ini saya tukar dia B kepada X1. Dan titik C ini saya tukar dia kepada jawapan 15. Okey, saya boleh main dengan ini. Ini teknik yang cikgu tunjuk ni penting. Okey, cikgu bermain dengan grid line untuk dapatkan jawapan kita. So seperti yang telah cikgu jangkakan, memang dalam masa 1 jam tak sempat cikgu nak habiskan. So sekadar itu yang boleh cikgu sharekan masa dalam saya. So sekadar itu sahaja cikgu boleh sampaikan. Kalau berminat, kita berjumpa lagi. Kalau ada rezeki lah, umur yang panjang, kalau ada rezeki, I'll see you in the next lab. Right? Okay, bye. Okey, terima kasih kepada cikgu yang begitu hebat, begitu energetik. Walaupun usianya agak lanjut sebenarnya, kan? Yang sebenar kita nampak macam orang yang begitu. Okey. Cikgu kan okey kan? Cikgu kan? Okey, cikgu kan okey. Jadi cikgu kan kita nampak tadi tak puas. Dia tak puas tak. Kalau budak tak nak berhenti. Kan tak nak berhenti bercakap. Dia nak terus dia cakap. Kan? Tapi sebab masa mencemburu kita. Ingat, kejayaan seseorang lelaki. Kan? Ada kata datang daripada seorang wanita. Kejayaan bagi seorang pelajar datang daripada. Salah satu faktornya adalah daripada guru yang hebat. Jadi guru yang hebat-hebat yang kami tampilkan kepada anda ini seperti Cikgu Gan dan ada beberapa orang cikgu lain lagi kita akan tampilkan kepada anda. Jadi untuk makluman semua, untuk subjek matematik tambahan ini kita akan sambung lagi. Tadi tak habis lagi, baru 20% Cikgu Gan persembahkan, kongsikan kepada anda. Kita ada lagi 80%, kita nak gali lebih dalam lagi. Cikgu Gan akan jelaskan bagaimana untuk menjawab dan menulis jawapan yang betul. Tadi baru tip, ada tip saja. Sekarang ni untuk seminar yang akan datang bukan 1 jam. Kita sediakan 2 jam yang akan dipersembahkan oleh Cikgu Gan dan dia akan perhalusi sedetail yang dia boleh. Okey? Jadi jangan lupa kalau kita perhatikan di sini ingin saya sampaikan juga untuk seminar kita yang berkaitan iaitu pada 26 hari bulan 11 hari Khamis ni untuk subjek kimia dan matematik. Jadi pastikan anda bersama dengan kami, panggil ramai-ramai kawan-kawan untuk join bersama dengan kami dan saksikan kehebatan-kehebatan cikgu-cikgu yang kami tampilkan. Okey? So sehingga bertemu lagi kita di masa yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okay. Thank you. Jumpa lagi. Azrul tanya lagi apa